A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri bin Abu Osman dari kelas 5 PISMP RBT 4. Hari ini akan membentangkan kertas cadangan iaitu proposal kajian tindakan. Okey. Kalau kita dapat lihat di sini, tajuk yang dipilih oleh saya bagi proposal kali ini adalah penggunaan kit model jahitan dalam meningkatkan kemahiran asas menggunakan jarum. Mesti ramai yang tertanya-tanya, mengapa saya memilih tajuk meningkatkan kemahiran menggunakan jarum? Okey, sebelum kita merungkai dan mengungkap dengan lebih mendalam, adakah lebih baik apabila kita melihat apakah isi daripada slide saya? Apakah isi kandungan? Okey, yang pertama, 1.0 terdapat pengenalan, 2.0 refleksi, pengajaran dan pembelajaran, 3.0 apakah isu kajian, dan 4.0 objektif kajian dan persoalan kajian, 5.0 model kajian. Model kajian apa yang digunakan untuk kajian kali ini, dan 6.0 adalah metodologi kajian. Manakala 7.0 adalah pelaksanaan pelan tindakan, dan yang terakhir adalah perancangan cara menganalisis data. Seterusnya, okey, kita masuk kepada pengenalan. Perkembangan pendidikan pada abad ke-21 berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi yang telah diterokai. Bagi memastikan perkembangan teknologi dapat dipertingkatkan lagi, bidang pendidikan seharusnya menjadi fokus utama dalam memastikan hasrat tersebut dapat dicapai. Seorang guru memainkan peranan yang amat penting di dalam bidang pendidikan seperti kita. Seorang guru yang baik seharusnya mampu untuk menghadapi segala cabaran dan masalah berhubung dengan amalan pengajaran dan pembelajaran serta dapat memperkembangkan lagi profesion guru terutama dalam mengenal teknik kaedah pengajaran yang sesuai diambil bagi memastikan pengajaran dapat disampaikan secara berkesan. Dekat sini kita menegaskan guru seharusnya dapat menyelesaikan masalah yang timbul di dalam suasana pembelajaran dengan menghasilkan segala macam perkara seperti bahan bantu mengajar, slide interaktif untuk membantu meningkatkan lagi pembelajaran murid secara berkesan. Selain itu juga guru seharusnya bijak untuk memilih kaedah dan teknik yang bersesuaian supaya dapat membantu murid dapat mencapai objektif pembelajaran yang telah ditetapkan. Seterusnya, kita masuk kepada refleksi kajian. Refleksi kajian pada kali ini, saya menjalani refleksi kajian ini berdasarkan pengalaman berasaskan sekolah iaitu PBS, pengalaman berasaskan sekolah sebanyak 3 kali, di mana pada fasa yang ketiga saya telah diberi peluang untuk mengajar kelas tahun 5 Arif bagi mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Mesti ramai yang tertanya, mengapa saya mengajar? PBS kan hanya untuk memerhati. Ya, betul soalan tu. Tetapi, semasa saya menjalani PBS, terdapat seorang guru bagi subjek reka bentuk dan teknologi mempunyai masalah yang tidak dapat dielakkan sehingga beliau terpaksa meminta cuti kepada guru besar. Lalu guru besar meminta pertolongan saya untuk menggantikan guru tersebut dengan syarat segala bahan pengajaran, topik pengajaran telah disediakan oleh guru tersebut. Okey, semasa saya menjalani semasa saya menjalani proses pengajaran dan pembelajaran bagi kelas tahun 5 Arif itu, saya dapati 5 orang murid dan terdiri pada 3 orang murid lelaki dan 2 orang murid perempuan tidak dapat menyiapkan tugasan yang saya berikan mengikut waktu yang ditetapkan. Pada hari tersebut, saya diberi tugas untuk membantu murid untuk menyiapkan tugasan jahitan jelujur kasar dan jelujur halus bagi subjek reka bentuk dan teknologi. 3 orang murid lelaki dan 2 orang murid perempuan tidak dapat menyiapkan mengikut masa yang ditetapkan. Ditambah lagi, terdapat juga 3 orang murid lelaki yang langsung tidak menjalankan tugasan jahitan yang telah diberikan. Dan terakhir sekali, terdapat juga murid yang terluka semasa menggunakan jarum. Maksudnya di sini, adakah penggunaan teknik pengajaran yang saya jalankan adalah tidak berkesan ataupun teknik demonstrasi yang saya tunjukkan kepada murid tidak dapat memberi impak? Sama-sama kita fikirkan. Seterusnya, isu kajian yang saya lakukan pada kali ini adalah yang pertama, sebagaimana yang kita tahu, pelajar memerlukan masa tambahan untuk menyiapkan tugasan jahitan jelujur kasar dan jelujur halus.
seperti masalah yang dihadapi tadi. Lepas tu yang kedua adalah murid terluka semasa menggunakan jarum. Dan yang terakhir, jahitan yang dihasilkan dilihat kurang kemas. Hampir majoriti kesemua murid dapat menghasilkan jahitan jelujur kasar dan jelujur halus, tetapi tidak dapat menghasilkan dengan kemas. Seterusnya adalah objektif dan persoalan kajian. Objektif kat sini, yang pertama adalah untuk membantu murid untuk menggunakan jarum dengan kaedah yang betul semasa melakukan amali jahitan. Kerana objektif bagi topik ini adalah murid dapat menghasilkan satu artikel jahitan. Yang kedua adalah mengenal pasti kefahaman murid dalam penggunaan jarum setelah didedahkan dengan penggunaan kit model jahitan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah penggunaan kit model jahitan. Ini dapat meningkatkan lagi motivasi dan minat murid untuk menggunakan jarum dengan kaedah yang betul. Okey, kalau kita tengok objektif yang ketiga, jika murid dapat motivasi, minat menggunakan kaedah jarum yang betul, bukan sahaja mereka akan dapat melakukan kerja mengikut arahan, tetapi mereka juga dapat melakukan jahitan dengan betul, kemas, dan yang paling penting dapat mengelakkan daripada berlakunya sebarang kemalangan yang tidak diinginkan. Seterusnya, persoalan kajian. Persoalan yang pertama, adakah penggunaan kit model jahitan tersebut dapat meningkatkan lagi kemahiran murid dengan menggunakan jarum dengan betul bagi tajuk tahun 5? Yang kedua, adakah penggunaan kit model jahitan dapat meningkatkan kefahaman murid bagi tajuk jahitan? Dan yang terakhir adalah, bagaimanakah kit model jahitan dapat membantu untuk meningkatkan motivasi serta minat murid dalam menggunakan jarum dengan kaedah yang betul. Seterusnya, okey, model kajian apakah yang digunakan untuk kajian kali ini? Model kajian yang digunakan adalah model kajian Code 11 iaitu 1988. Mengapa saya memilih tajuk ini? Model ini. Yang pertama, menurut beliau, kajian tindakan ini merupakan satu aktiviti yang sistematik yang dilakukan sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan lagi kualiti pengajaran dan pembelajaran dengan memperbaiki dan meningkatkan amalan pengajaran yang berkesan. Maksud kat sini, kenapa kajian tindakan harus dilakukan? Kajian tindakan harus dilakukan adalah untuk membantu murid-murid untuk meningkatkan kualiti mereka dengan mengubah amalan kebiasaan mereka supaya mereka dapat melakukan satu amalan yang lebih berkesan di dalam pembelajaran. Menurut beliau lagi, proses kajian ini memerlukan satu proses tindakan dan refleksi daripada pekaji. Maksud kat sini, kita sebagai guru seharusnya bertindak untuk membantu murid dan akhirnya kita haruslah membuat refleksi untuk melihat keberhasilan kajian tindakan yang kita hasilkan untuk membantu menjadi sebagai sumber rujukan pada kajian yang akan datang. Okey, kalau kita tengok dekat sebelah kanan ni, dekat atas ni, nampak? Ini adalah merupakan satu kitaran kajian mengikut model kajian Code 11, di mana proses ini memerlukan tinjauan awal. Tinjauan awal ni di mana kita meninjau atau melihat apakah isu, apakah masalah yang dihadapi oleh murid. Dekat sinilah yang kita dapat, adakah berbaloi kajian tindakan yang kita hasilkan melalui masalah yang dihadapi murid, adakah masalah ini terlampau serius sehingga memerlukan kita untuk melakukan satu kajian untuk membantu mereka. Okey, setelah kita meninjau awal atau melakukan tinjauan awal, melihat masalah yang dihadapi oleh mereka, kita pergi kepada merancang tindakan. Kita merancang kaedah apa, teknik apa dan apakah cara kita untuk bertindak untuk membantu murid untuk menyelesaikan masalah atau meningkatkan lagi pembelajaran menjadi berkesan. Okey, setelah kita merancang, apa lagi? Seterusnya kita pergi kepada ni, melaksanakan tindakan dan memerhati. Oleh itu kita setelah selesai merancang, kita melaksanakan tindakan kita dengan menggunakan apa yang telah kita rancang. Seperti contoh, jika kita menggunakan kit model jahitan, kita memperkenalkan kepada murid dan kita memerhatikan bagaimana cara murid mengguna. Dan akhir sekali kita mereflect, adakah penggunaan ataupun kaedah tersebut serta teknik tersebut dapat membantu murid untuk meningkatkan lagi gaya pembelajaran mereka ke arah yang lebih berhasil. Okay, seterusnya,
Metodologi kajian. Metodologi kajian, yang pertama, reka bentuk kajian yang digunakan adalah kajian tindakan. Dan instrumen kajian yang digunakan adalah dua saja. Yang pertama adalah soal selidik. Yang kedua adalah pemerhatian. Peserta kajian. Peserta kajian, disebabkan saya berpeluang untuk mengajar murid kelas 5 Arif. Jadi peserta kajian saya melingkungi adalah mereka semua yang terdiri daripada 35 orang murid sahaja, yang mana 13 orang murid daripada kelas tersebut terdiri daripada murid pelajar lelaki dan 17 selebihnya adalah daripada murid perempuan. Di dalam kelas itu tersebut, majoriti memang kaum Melayu, tetapi terdapat juga 3 orang pelajar berbangsa India yang berada di kelas tersebut. Seterusnya adalah pelaksanaan pelan tindakan. Okey, mari kita tengok. Pelaksanaan pelan tindakan ada 4 sebab saya guna model tu. Okey, yang pertama adalah merancang. Yang pertama adalah saya menyiapkan satu rancangan pengajaran harian iaitu RPH dengan menggunakan kaedah teknik yang bersesuaian dengan objektif yang ditetapkan. Di sini saya merancang, setelah saya meneliti, saya merancang kaedah apa yang sesuai digunakan untuk menyelesaikan masalah murid dan teknik apa yang sesuai digunakan. Okey, selepas saya selesai merancang, saya bertindak. Okey, di fasa bertindak ini, saya memperkenalkan kit model jahitan kepada murid untuk membantu mereka menguasai kemahiran jahitan, di mana saya memberi peluang kepada mereka untuk melihat bagaimana saya melakukan demonstrasi, iaitu contoh menggunakan kit model jahitan tersebut. Dan selepas itu saya memberi mereka peluang juga selama 10 minit untuk mencuba sendiri cara menggunakan kit model jahitan sebelum saya memasuki fasa murid-murid harus menjalankan jahitan julu kasar dan julu halus menggunakan kit model tersebut. Seterusnya adalah kaedah memerhati. Okey, setelah semasa murid menjalani, saya pun membuat satu pemerhatian cara menggunakan jarum semasa menjahit dan tahap motivasi murid dengan menggunakan borang soal selidik dan sesi temu bual. Dan seterusnya adalah kaedah mereflect, di mana saya meminta 10 orang murid daripada kelas 5 Arif yang terdiri daripada murid yang cemerlang, murid yang lemah dan murid yang sederhana untuk menjadi responden saya bagi sesi temu bual kali ini mengenai kit model jahitan yang digunakan semasa PDP dijalankan. Sesi temu bual ini dijalankan di luar waktu pembelajaran seperti waktu rehat. Dan sesi temu bual ini juga dilakukan di tempat yang tertutup bagi mengelakkan daripada sebarang gangguan. Mengapa saya memilih sesi temu bual? Ini kerana sesi temu bual ini membantu guru untuk mengenal pasti dengan lebih mendalam, di mana murid dan guru dapat berinteraksi antara satu sama lain dan guru dapat melihat bagaimana reaksi murid serta dapat mendengar pendapat murid setelah mereka merasai sendiri bagaimana cara ataupun selepas mereka menggunakan kit model yang telah disediakan oleh guru. Adakah mereka merasakan ini lebih mudah atau dapat membantu mereka dalam sesi pembelajaran? Okey, analisis kajian dilakukan mengenai 2 instrumen, iaitu yang pertama temu bual dan pemerhatian. Kaedah temu bual adalah satu kaedah pengutipan data yang melibatkan interaksi bersemuka antara penyelidik dengan responden. Kaedah ini juga merupakan satu kaedah yang mempunyai aktiviti perbualan soal jawab berdasarkan isi perbualan yang sedang dibincangkan. Pada kajian kali ini, saya menggunakan kaedah temu bual terhadap 10 orang murid yang merupakan responden pada kajian kali ini. Seperti mana yang saya cakap, untuk membuktikan atau menjadikan kajian ini lebih berkesan, saya tidak memilih responden saya daripada 10 kalangan murid yang cemerlang di dalam kelas. Tidak, saya memilih ketiga kategori, iaitu murid yang cemerlang, murid yang sederhana dan juga murid yang lemah, untuk membantu saya mendapatkan data yang lebih tepat melalui kajian yang saya lakukan ini. Yang kedua adalah sesi pemerhatian. Kaedah pemerhatian adalah kaedah pengutipan data yang melibatkan proses saya meneliti, saya melihat berdasarkan apa objektif yang dibina, situasi kajian secara kritikal.
kaedah pemerhatian amat sesuai digunakan bagi mengenal pasti tingkah laku murid berdasarkan objektif kajian. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Segala kekurangan datang daripada saya sendiri, insya-Allah.